Setelah hampir 5 dekad menyelubungi dirinya dengan kesenyapan yang hampir mistik, Aaron Aziz akhirnya tampil memecahkan keheningan panjang yang membalut hidupnya. Satu sidang media khas yang berlangsung sederhana di sebuah pusat convention lama di pinggir Kuala Lumpur menjadi saksi kepada detik yang ramai tidak menyangka akan berlaku. Wartawan, peminat setia, dan rakan industri datang berduyun-duyun, bukan untuk meraihkan kejayaan terbaru, tetapi untuk mendengar suara seorang legenda yang terlalu lama membiarkan masa berbicara bagi pihaknya. Aaron, yang kini berusia 49 tahun, kelihatan jauh berbeza dari bayangan glamour dan gagah yang pernah memancar dari layar kaca suatu ketika dahulu. Langkahnya perlahan, bahunya sedikit membongkok, dan suaranya, meski masih bergetar aura seorang bintang, kini lebih dalam, penuh makna dan syarat emosi. Apa yang dinantikan bukan sekadar pendedahan kisah pribadi, tetapi penzahiran jiwa seorang insan yang telah menanggung terlalu banyak kesakitan dalam diam. "Saya bukan mahu meraih simpati," ujar Aaron dengan tenang, namun cukup menggugah jiwa. "Tapi saya rasa sudah tiba masanya untuk saya tidak lagi menipu diri sendiri. Saya sakit. Bukan sekadar fizikal, tapi jiwa saya juga lelah." Ucapan itu mengejutkan ramai. Dunia hiburan Malaysia pernah meletakkan Aaron Aziz di tempat tertinggi, laksana permata yang bersinar, tiada celah. Dari layar drama bersiri hingga ke panggung film box office, namanya meniti bibir peminat dari pelbagai lapisan. Namun di puncak kejayaan itu tersembunyi luka yang tidak pernah sembuh. Bukan luka tubuh, tetapi luka jiwa yang perlahan-lahan memakan semangatnya. Aaron mengakui telah bergelut dengan pelbagai masalah kesihatan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Penyakit saraf yang menyerang otot belakangnya, tekanan darah tinggi yang tidak terkawal, dan masalah jantung yang mula menunjukkan isyarat bahaya. Namun bukan itu yang membuatnya memilih untuk tampil bersuara hari ini. Sebaliknya, ia adalah tentang bagaimana kesunyian dan tekanan selama berdekad-dekad telah menjeratnya dalam perangkap batin yang lebih menakutkan dari apa jua penyakit. "Saya bukan tak mahu bercakap, tapi saya tak tahu bagaimana. Saya takut jika saya berkata jujur, saya akan kehilangan semuanya, peminat, hormat, bahkan maruah diri saya." Ketika beliau menyebut kata-kata itu, suasana di dewan menjadi senyap. Tiada satu pun lensa kamera yang berkedip. Semua mata terpaku, semua hati tergetar. Apa yang ramai tidak tahu ialah, di sebalik wajah sempurna dan senyum profesional di karpet merah, Aaron menyembunyikan tekanan jiwa sejak usia remaja. Sejak kecil, beliau belajar untuk menjadi kuat, menelan semua rasa takut dan kegusaran. Kerana sebagai anak lelaki yang dibesarkan dalam keluarga konservatif, menangis bukan pilihan. Namun tekanan itu terkumpul, dan ketika namanya melonjak naik pada usia 20-an, beliau bukan sahaja membawa watak hero di skrin, tetapi juga memikul topeng yang semakin lama semakin berat. "Orang nampak Aaron Aziz yang sempurna, tapi saya sendiri tak kenal siapa Aaron Aziz sebenar," katanya, sambil mengelap peluh dari dahi yang tidak lagi setegang dahulu. Perjalanan seninya penuh liku, tetapi juga penuh pencapaian yang membanggakan. Film-film seperti KL Gangster, Ombak Rindu, dan Suamiku Encik Perfect 10 menjadikan wajahnya antara yang paling dikenali di Nusantara. Namun di sebalik kemilau trofi dan sorakan peminat, Aaron sering pulang ke rumah dengan jiwa yang kosong. Dalam senyap, beliau merintih. Dalam diam, tubuhnya perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda menyerah. Namun hari ini, bukan tentang kesakitan yang ingin beliau tonjolkan, tetapi tentang keberanian untuk mengakuinya. Keberanian untuk berdiri di hadapan dunia, tanpa skrip, tanpa solekan, dan berkata, "Saya manusia biasa. Saya sudah terlalu lama berpura-pura."
Ucapan beliau menjadi momen perenungan buat seluruh industri. Dalam dunia hiburan yang sering mengagungkan kesempurnaan dan menyorokkan kelemahan, kehadiran Aaron Aziz pada hari itu seumpama menebuk lubang kecil pada dinding kebisuan. Lubang yang perlahan-lahan mendedahkan betapa banyaknya jiwa yang terperangkap di sebalik senyuman plastik. Sejak sidang media itu, pelbagai reaksi timbul. Ada yang terkejut, ada yang terharu. Namun yang paling ramai ialah mereka yang merasa terinspirasi. Kisah Aaron bukan sekadar kisah seorang selebriti yang sakit. Ia adalah kisah tentang seorang lelaki yang akhirnya memilih untuk jujur dengan dirinya sendiri, walau setelah 49 tahun. Dan meskipun tubuhnya kini tidak lagi sekuat dahulu, meskipun langkahnya sudah mula goyah, tetapi keberaniannya hari itu berdiri di depan dunia adalah satu bentuk kekuatan yang lebih besar dari segala watak yang pernah dilakonkannya. Ia adalah keberanian yang suci, keberanian seorang insan yang akhirnya memutuskan bahwa harga sebuah kejujuran lebih bernilai dari segala tepukan dan anugerah. Aaron Aziz mungkin sedang bertarung dengan tubuhnya sendiri, namun hari itu beliau menang dalam pertempuran yang paling penting dalam hidupnya. Pertempuran menentang kesunyian dan akhirnya memeluk kebenaran dirinya. Aaron menyentuh dadanya perlahan. Tangannya yang dahulu tegap dan sering menjadi simbol ketegasan dalam watak-watak aksi, kini kelihatan sedikit bergetar. Di hujung jari-jarinya yang keras oleh masa, urat-urat biru tampak lebih menonjol. Tanda tubuh yang telah lama menahan tekanan dan kini perlahan-lahan menyerah. Namun dalam kegoyahan itu ada sesuatu yang hidup, kenangan. Dan dari kenangan itulah sosok Aaron Aziz yang sebenar mula bangkit dalam hati para pendengar. Saya masih ingat bau peluh di belakang pentas teater pertama saya. Lampu panas, kostum tak muat, dan debaran jantung yang rasa nak meletup, katanya dengan senyum pahit manis. Tapi waktu itu, saya rasa paling hidup. Bukan sebab saya dilihat orang, tapi sebab saya buat sesuatu yang saya cinta. Dia mengangkat wajah, matanya merenung jauh, seolah-olah menelusuri lorong masa. Saat dirinya yang muda, berlari-lari menaiki bas mini, menghafal skrip di bawah lampu jalan, dan membeli nasi bungkus dengan duit terakhir dalam dompet. Pembaca atau pendengar yang menyimak kisahnya pada ketika itu akan terasa seperti mereka sedang duduk di sebelah Aaron muda, melihat peluhnya, mendengar degupan jantungnya, mencium bau debu pentas kayu dan merasa semangat yang membara. Dia menceritakan detik dia mula menyembunyikan dirinya. Selepas filem pertama saya meletup, semuanya berubah. Saya bukan lagi Aaron yang suka bercerita, suka tanya kabar orang. Saya jadi produk. Dan sebagai produk, saya perlu sempurna. Seketika, beliau mengeluarkan sesuatu dari poket dalam jaketnya. Sekeping gambar lama, lusuh, dengan tepi yang sudah sedikit koyak. Ia gambar beliau dan arwah bapaknya di tepi pantai Pasir Ris, Singapura, tahun 1984. Si kecil Aaron dalam gambar itu memegang seekor ketam kecil. Ketawa tak berbaju, mata bercahaya penuh mimpi. Saya simpan gambar ini selama 40 tahun. Setiap kali saya hilang diri saya tengok balik muka budak ni. Dia ingatkan saya siapa saya sebelum semua ini bermula. Saat itu, pembaca terasa seperti mereka sedang melihat gambar itu bersama beliau. Seolah-olah bau garam laut dan bunyi ombak turut berhembus dari celah-celah cerita. Itulah kuasa memori. Ia hidup bukan melalui fakta, tetapi melalui perasaan. Dan Aaron, dalam setiap helaan nafasnya yang kini makin pendek, menjadikan setiap cerita kecil sebagai jambatan untuk kita merasai hidupnya, seolah-olah kita pernah berada di sana. Beliau menyebut tentang jam tangan lama, hadiah pertama dari peminat pada tahun 2003, yang masih disimpannya di dalam laci meja di rumah.
Bukan kerana nilainya, tapi kerana bila saya pakai jam itu, saya teringat siapa yang memberi saya peluang. Ia bunyi TikTok, yang bukan sekadar waktu berjalan, tapi juga waktu yang mengingatkan saya agar jangan sesat di tengah kegemilangan. Dan ketika beliau bercakap tentang sakit yang membuatkan dia susah berdiri lama, yang menyebabkan dia mengeluh dalam tidur, yang membuatkan anak-anaknya kini sering bertanya, "Papa okey ke?" Beliau tidak menyampaikannya sebagai keluhan, tetapi sebagai peringatan. Setiap kali saya rasa sakit, saya cuba ingat, tubuh ni pernah beri saya peluang untuk berdiri di hadapan ribuan orang, pernah berlari, melompat, dan menangis dalam pelukan watak. Sekarang, tubuh ini cuma nak saya dengar. Kata-kata itu bukan sekadar luahan. Ia membentuk semacam ritual, sebuah pengakuan suci yang menjadikan Aaron Aziz bukan lagi hanya seorang pelakon, tetapi seorang insan yang benar-benar hadir. Kehadiran yang tidak perlukan lakonan, kerana ia sudah cukup jujur untuk menghidupkan semula kenangan, harapan, dan ketakutan yang sama-sama kita pernah rasakan. Para pembaca tidak lagi melihat Aaron sebagai wira filem aksi semata-mata. Mereka melihat seorang lelaki yang duduk di tepi katil waktu subuh, menyeduh kopi perlahan sambil memandang keluar tingkap dan mengira hari bukan untuk ketenaran, tetapi untuk memahami dirinya sendiri. Seorang ayah yang perlahan-lahan belajar untuk memeluk anaknya lebih lama, mendengar suara istrinya dengan lebih tenang, dan menulis puisi kecil di belakang resit beli barang dapur. Sesuatu yang beliau sendiri tidak tahu pernah menjadi tabiat. "Saya dulu takut sunyi," bisiknya. "Sekarang saya tahu, dalam sunyi ada ruang untuk saya dengar suara saya sendiri." Dan untuk kali pertama dalam hidup, suara itu tak menakutkan. Cerita Aaron tidak memerlukan kesimpulan. Ia bukan kisah tentang seorang lelaki yang mencari semula kemasyhuran. Ia adalah kisah tentang seseorang yang perlahan-lahan kembali ke pangkuan dirinya sendiri, dengan luka, dengan cinta, dengan tubuh yang semakin lemah, dan jiwa yang semakin kuat. Namun walaupun Aaron Aziz tampak ikhlas mendedahkan serpihan-serpihan dirinya yang selama ini terkurung, masih ada bahagian yang seolah-olah sengaja dikunci. Kata-katanya penuh bayangan, tidak semuanya lurus dan telus. Seperti pelakon sejati, dia tahu bila harus memberi dan bila perlu menahan. Ada satu momen ketika seorang wartawan bertanya dengan lembut, "Aaron, dalam tempoh sunyi, hampir 49 tahun ini, adakah sesuatu pernah berlaku? Sesuatu yang buat Aaron hilang suara begitu lama?" Aaron tersenyum. Bukan senyum yang menjawab, tapi senyum yang menyembunyikan. Dia tunduk sejenak, jari-jarinya bermain di hujung mikrofon. Bibirnya bergerak seakan-akan menjawab. Namun yang keluar hanyalah, "Ada, tapi bukan semua benda perlu diceritakan dalam satu hari, kan?" Dewan itu sunyi, dan dalam kesunyian itulah misteri mula menjalar. Apakah yang berlaku pada tahun-tahun yang lenyap itu? Siapa yang beliau hindari? Apa yang beliau simpan begitu rapi hingga tiada satu pun media, peminat, maupun kawan rapat yang tahu? Ada satu cerita kecil yang beliau selitkan sambil lalu, seperti tidak disengajakan. Katanya, "Tahun 2011, saya hampir berpindah ke luar negara. Tapi, sesuatu tarik saya balik. Sesuatu yang saya tak pernah cerita pada sesiapa. Tiada siapa berani memotong. Tiada siapa menyampuk. Tetapi Aaron berhenti di situ. Tidak ada penjelasan. Tidak ada nama. Hanya satu ruang kosong yang terus bergaung dalam kepala setiap orang di dalam bilik itu. Pembaca yang mengikuti ceritanya mula tertanya-tanya, adakah ia soal cinta, soal kehilangan, atau mungkin satu janji yang belum tertunai? Kemudian beliau menyebut tentang satu bilik di rumahnya yang tidak pernah dimasuki sesiapa sejak 17 tahun lalu. "Saya cuma kunci pintu itu,
Sebab saya tak pasti sama ada saya sudah bersedia untuk buka balik. Lagi sekali, tidak ada penjelasan, tidak ada paksaan. Tapi dalam ketidaksempurnaan jawapan itulah cerita Aaron semakin hidup. Kerana dalam setiap misteri yang tidak dijelaskan, manusia mula membayangkan, dan bayangan itulah yang menjadikan kisah ini begitu mendalam. Begitu juga dengan penyakit yang beliau tanggung. Aaron hanya memberi petunjuk-petunjuk kecil. Ada waktu saya tak rasa jari saya. Ada pagi saya lupa letak kunci kereta di mana. Tapi dia tidak pernah sebut nama penyakitnya. Bukan kerana dia tidak tahu, tetapi seolah-olah menyebutnya akan memberi ia lebih kuasa dari sepatutnya. Saya tak nak orang ingat saya sebab sakit saya, katanya. Saya nak mereka ingat saya sebab apa yang saya pilih untuk terus percaya, walaupun perlahan-lahan tubuh saya mengkhianati saya. Dan kepercayaan itu, dia tidak pernah menyatakannya dengan jelas, hanya kata-kata yang tergantung, saya masih percaya pada satu perkara. Tapi, bukan sekarang masa untuk saya cerita. Dalam setiap perenggan hidup yang dibuka Aaron Aziz, tetap ada satu baris yang dikaburkan. Seolah-olah beliau mahu kita semua berjalan bersamanya, tapi tidak membiarkan kita sampai ke penghujung terlalu cepat. Dia bukan sekadar menceritakan hidup, dia menciptakan sebuah teka-teki, tempat setiap emosi, isyarat, dan diam menjadi bahagian penting dalam naratif. Dan disitulah terletaknya keindahan kisah ini. Kerana ketika pembaca menutup halaman atau memaling muka dari layar, mereka masih membawa satu rasa. Ada sesuatu lagi. Sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang menunggu waktu. Aaron Aziz bukan lagi hanya nama seorang aktor. Dalam naratif yang makin misteri, beliau menjadi cermin untuk setiap orang yang pernah menyembunyikan luka, menunda kebenaran, dan memilih untuk membiarkan satu pintu tetap terkunci, walaupun kuncinya ada di dalam genggaman sendiri. Dan apabila malam perlahan-lahan menutup hari dengan selimut gelapnya, Aaron hanya duduk diam. Di satu sudut kecil rumahnya, di mana lampu tidak terlalu terang dan angin dari celah tingkap memecah kesunyian, dia mencatat sesuatu dalam buku nota usang. Halaman yang hampir penuh dengan tulisan tangan yang kadang kala tergesa, kadang kala seolah-olah terhenti di tengah jalan. Tiada siapa tahu apa yang ditulisnya. Mungkin hanya senarai ubat, mungkin puisi yang tidak pernah dibaca sesiapa, atau mungkin hanya satu nama yang diulang-ulang seperti mantra, tanpa dijelaskan kepada sesiapa maksudnya. Satu ketika, Aaron bangkit, berjalan perlahan ke arah rak buku lama yang penuh debu. Di celah buku-buku skrip lama, satu bingkai gambar kecil terselit. Bukan gambar keluarga, bukan gambar karpet merah, hanya potret hitam putih seorang wanita yang senyumannya hampir tidak kelihatan. Dia memandangnya lama, terlalu lama, seperti ingin bercakap, tapi tidak mampu. Lalu dia meletakkannya semula tanpa sepatah kata. Di dapur, cerek yang dipanaskan sejak tadi tidak pernah dipadamkan. Airnya sudah sejuk, dia tidak minum. Kemudian dia duduk kembali, kali ini di kerusi rotan yang berbunyi setiap kali digerakkan. Di luar, bunyi cengkerik, mulai kedengaran. Bunyi biasa yang kini membawa makna lain, seolah-olah waktu bergerak, bukan untuk membawa perubahan, tapi untuk mengingatkan bahawa ada sesuatu yang kekal tidak berubah. Esok, mungkin saya akan ceritakan semuanya, katanya perlahan, entah kepada siapa. Tiada sesiapa di situ, hanya dinding dan bayang-bayangnya sendiri. Kata-kata itu tidak ditujukan kepada sesiapa, atau mungkin ditujukan kepada semua. Di ruang tamu, telefon bimbitnya berkelip sekali. Satu pesanan masuk. Tapi dia tidak melihatnya. Tidak segera, sekurang-kurangnya. Malam semakin larut. Rumah itu diam, tapi tidak mati. Dalam diam itu, masih ada sesuatu yang bergerak. Pikiran, kenangan, atau mungkin satu keputusan yang belum dibuat.
Dan begitulah Aaron Aziz bukan sekadar seorang pelakon yang kembali dari keheningan, tetapi seorang lelaki yang sedang berdiri di ambang sesuatu yang belum diberi nama. Adakah dia akan kembali ke pentas? Adakah dia akan membuka bilik yang telah dikunci bertahun lamanya? Atau adakah dia hanya akan terus menulis dalam senyap, meninggalkan kita semua dengan persoalan yang tidak pernah dimaksudkan untuk dijawab? Tiada siapa tahu. Mungkin itu bukan intinya. Mungkin kisah ini memang tidak pernah dimaksudkan untuk ditamatkan, atau mungkin ia sudah pun tamat, hanya kita belum sadar. Dan di antara cahaya yang samar dan bayangan yang memanjang, suara Aaron Aziz masih bergema. Tapi tidak lagi melalui kata-kata, hanya diam. Dan dari diam itu, kita semua mula bertanya, apa sebenarnya yang kita sedang tunggu?